والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kita sudah sampai di qaul al-musannif rahimahullah, al-martabah al-thaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Qaul al-musannif rahimahullah al-iman. Ta'rif al-iman, semua para ulama ta'rif iman al-i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Ya, iman ni kena ada tiga perkara. Satu, kita iman dengan hati kita. Dua, kita iman dengan berkata lisan. Dan kita iman dengan amal anggota badan kita. Tiga perkara ni ia panggil balah pada firqah murji'ah. Ya, firqah murji'ah ni yang salah. Faham yang apa? Faham yang iman ni cukup dengan iman dengan hati atau cukup iman dengan berkata. Dengan lafaz. Lafaz dengan lisan cukup. Hak sungguh, hak betul mendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya iman ni kena tiga perkara. Kena iman dengan hati dan iman dengan lidah dan dengan berkata dengan lisan dan iman dengan anggota amal anggota kita, badan kita. Lepas tu tambah lagi, ulama tambah lagi takrif iman, tambah dua perkara lagi. Ialah yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Yang bertambah dengan taat dan kurang dengan maksiat. Yang dua ni tambah dengan iman dan kurang dengan maksiat ni, ini raddun, balas pada fuq khawarij. Kerana fuq khawarij ni kata iman tak kurang dan tak tambah. Ia kira supaya iman ni supaya satu guna stokor. Pas guna stokor ni kalau cabut sikit, dah, ia hancur lah. Pakai tak ada dah stokor tu. Dalil dia guna akal. Fuq khawarij ni guna akal. Fuq khawarij adalah ni. Fuq khawarij ni fuq ISIS, fuq Daesh, fuq takfir, fuq bunuh-bunuh orang. Ya dah fuq tu dah, fuq khawarij ni. Fuq ni dia faham apa? Faham kata iman ni stokor, kalau cabut sikit hancur. Dalil dia akal, dia guna akal. Dia kata masalah, akal 10. Bila kita cabut hak 10, kita cabut so, dia tak ada 10 dah, dia ada 9. Bila kita cabut 2, dia tak ada dah 10, dia ada 8. Itu dia guna akal. Sebab tu dia kata al-iman la yazid wa yanqus. Iman ni tak tambah, tak kurang. Pak murji'ah pelik pada orang kak, jadi apa panggil jadi tafrid. Jadi buat mudah pula. Mudah macam mana? Mudah kalau kita berkata, kalau kita sebut la ilaha illallah, tahu kita zikir, tak amal, cukup dah. Kita iman dengan hati kita dengan Allah SWT, cukup dah. Tu fa murji'ah, tu fa aqlani. Fa librari, fa ilmani, hak learning duk timur learning fa akal ni. Ya cukup dah. Iman dengan hati cukup.
Betul kita hajak yang semaya, kita suruh yang semaya kata al-iman wa huna. Iman lah hati ya cukup dah. Tu hak Murji'ah ada berlaku. Ada berlaku lah ni, ada berlaku. Semua mazhab ni ada berlaku. Tapi tukar nama, tukar mustalah ya. Dulu nama Murji'ah lah ni jadi nama Aqlani Ribrari iman ni. Dulu itu nama Khawarij lah jadi ISIS, jadi takfir, jadi tukar nama ya. Tapi fikir ya, atau mazhab dia, atau panggil fikrah dia tu hak tu lah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah. Dengan i'tiqad, dengan hati, dengan i'tiqad, yakin dengan berkata, dan i'tiqad dengan iman, dengan badan dan anggota. Tambah dengan apa panggil taat dan kurang dengan maksiat. Ini panggil tarif al-iman. Sebab tu iman ni ulama sebut kata dia ada banyak martabah lah. Orang mukmin ni banyak martabah. Setengah martabah tu dipanggil al-muqarrabun, as-sabiqun. Setengah dalam orang golong iman ni, orang jama'atul mu'minin atau humul mu'minun al-abrar, atau panggil al-muqtasidun. Yang ya golong tiga, majmu'ah yang tiga ialah sabiqun bil khairat. Ya ada zalimun li nafsih, ya ada muqtasid, ya ada sabiqun bil khairat. Tu orang beriman tiga peringkat, atau tiga jenis. Kita kena faham lah tiga jenis ni. Satu, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ni orang yang cepat, yang tewah, yang rajin buat amal wajib dengan amal sunat-sunat. Itu sabiqun bil khairat. Wa minhum muqtasid. Fa muqtasid ni dia buat wajib dan tinggal maksiat. Ya buat wajib saja ya. Sunat-sunat dia tak sama dah. Atau bagi muqtasid. Wa minhum zalimun li nafsihi. Hak tu orang zalim diri, dia buat maksiat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير." Allah Subhanahu wa taala buat apa kata Allah ni kata kami beri Quran kitabullah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak dia pilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pilih kita ni, Allah Subhanahu wa taala pilih kita dah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sebut hak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada tiga hak. Aminhum zalimun li nafsihi. Ni ya zalim diri. Ya zalim apa? Zalim dengan buat maksiat dan tinggal wajib-wajib. Tinggal apa sunat-sunat. Wa minhum muqtasid. Fa muqtasid ni dia buat wajib. Dia tinggal maksiat tapi sunat-sunat ni ya tak gaduh lah. Dia cukup dengan wajib saja. Minhum sabiqun fil khairat. Kalau yang tiga, majmu'ah yang tiga ialah majmu'ah hak rajin. Dan rajin nak tewah, sabiqun ni tewah buat taat banyak, buat amal-amal wajib dan amal-amal sunat dia buat laku. Tu fak panggil sabiqun bil khairat bi idznillah. Maksud ayat ni nak tunjuk kata orang mukmin ni dia tak serupa. Tokoh dia rajin, tokoh dia muqtasid, tokoh dia zalim, tapi tak tubik pada gelong orang beriman. Tu ayat ni nak tunjuk dia tu kita duduk dalam tiga hal ni, tak tubik pada hal iman. Tak ada kafir lah maksud ayat ni. Kita kena faham lah. Kita ngak orang pun kita kena faham kata orang ni tak serupa. Jiwa orang ada rajin, jiwa orang ada hak tengah jiwa orang ada malah. Tapi dia tak tubik pada nama al-iman. Dalam kelung orang al-iman. Sebab tu kita bagi tu. Bagi apa? Bagi kata cara iman dengan hati, cara iman dengan berkata, cara iman dengan buat anggota. Dan orang beriman ni ada banyak jenis. Ada tinggi, pekat tinggi, ada pekat tengah, ada pekat zalim diri, tapi tak tubik pada kelong ahli iman.
Sebab tu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mari sebut wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Yang mari ayat tu iman ni ada banyak jalan. Iman ni ada banyak jenis. Al-bid'ah bi kasril ba', bahasa Arab al-bid'ah bi kasril ba' ismu min asma'il adad. Nama dalam nama apa panggil bila. Ia golek itlaq dia tu ambil di lama 3 sampai 9. Ia panggil bid'ah. Bid'ah nombor 7 71 atau 21 71 atau apa ni 73 sampai 79. Arti panggil bid'ah bahasa Arab. Min thalatha ila tis'ah. Tu bahasa Arab bid'ah. Maksud hadis ni kata al-iman ni ada banyak jalan, ada banyak jenis. Kita boleh buat hak ni masuk dalam email, kita buat ni masuk dalam email. Lepas tu makna dia tu ada peringkat tinggi, ada peringkat rendah. Maksud dia tu email tu naik turun. Bukan duk tetap dah. Hadis ada hadis. Ni hadis Muslim sebut bid'un wa sab'una syu'bah. 70. 73 sampai 79. Ada hadis Bukhari yang sebut bid'un wa sittun. Hadis Bukhari sebut atas 60. 3 sampai 69. Riwayat Muslim sebut dengan cara yakin. Lepas tu yang riwayat dua sebut dengan syak. Bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un. Kita nak campur riwayat lagi mana? Riwayat hak 63 dan riwayat hak 73. Hak 63 Bukhari, hak 73 tu Muslim. Setengah ulama dia jamak dengan cara kaedah fiqh. Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Macam mana dia kata kita ambil hak yakin. Tinggal hak syak. Hak yakin cerak 63. Kerana riwayat Muslim 73. 63 pun masuk juga lah tu. Hak Bukhari 63. Yakin kita ambil sikit. Yakin kita ambil sikit. Mana sikit hak tu yakin. Tu kaedah. Al-yaqin la yazulu bisyak. Aqall al-adad huwa al-yaqin. So misalnya kalau kita semaya misal. Kita semaya, kita siapa rakaat 3. Atau orang tak tahulah 3 ke 4 duk short. Kita semaya 3 ke 4. No siapa hak lomoh yakin tu tak boleh. Duk tak tahu hak mana 3 ke 4. Kaedah fiqh al-yaqin la yazul bisyak, kita kena ambil aku 3. Kita semaya 3 rakaat, kita kena yakin betul kita sujud sahwi. Sini pun ulama mencampur kata hadis 73 dengan hadis 63 riwayat ada 2 riwayat. Kita kira kaedah al-yaqin la yazul bisyak. Jadi riwayat hak betul 63. Itu satu cara nak campur. Setengah ulama yang mari campur kan. Yang ambil kaedah usul hadis. Atau kaedah mustalah hadis. Ilmu hadis. Ilmu hadis ke mana? Ilmu hadis ni kata ziyadatus thiqah maqbulah. Kalau orang thiqah, orang hak apa ni dalam riwayat hadis ni tak ada bohong, rajul thiqah. Kita boleh terima, tambah dia tu kita boleh terima. Kerana dia tak ada belaga dua tu. Dia 93, 97 dia tak belaga, tak sepuluh hak ni tak boleh buat ni, hak ni boleh buat ni. Tu dipanggil belaga, tak boleh kena campur pasal rajih dengan marjuh lah. Tapi akal ni tak dia boleh kira lagi. Sebab tu kata kerana boleh kira, kita boleh terima ziyadah tu as-siqah. As-siqah, ziyadah as-siqah maqbulah. Jadi khulasah tu kalau nak turut mazhab kata rajih yakin, kita terjih riwayat 63. Kalau kita nak ambil riwayat cara usul ilmu hadis, kita ambil riwayat ziyadah as-siqah maqbulah. Qaulul muallif rahimahullah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Ya, hak tinggi sekali pekat jalan-jalan iman ni, atau jenis-jenis iman ni, ialah berkata la ilaha illallah. Maksud sini tidak ada Tuhan yang benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tinggi sekali. A'la asywab. Sebab tu ulama kata ini kalimatul ikhlas dan kalimatul taqwa dan asasul millah
dan asasuddin. Semua ni ialah kalimat la ilaha illallah. Suatu ulama kata kalimah la ilaha illallah ni afdalul kalam mutlaqan. Berkata ini paling-paling yang baik sekali, yang molek sekali, yang mulia sekali, yang hak tinggi sekali, hak penting sekali. Kalimat la ilaha illallah. Lebih pada kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Tu hadis sebut kata wa adnaha qala al-muallif wa qawluhu wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Hak pengkat yang genah kali masuk dalam hadis yang sebutlah. Hadis Nabi sebut ni, ya, cuci kita cuci siapa-siapa duduk di jalan. Siapa di jalan pun masuk dalam iman juga. Masalahlah jenis iman juga. Walaupun kita tengok amal panggil tak ada peti mana ni siapa sangat ambil, tapi subhanallah masuk dalam iman, jenis iman juga. Tapi hak genah kali lah, pengkat genah kali. Berarti kata wal haya'u syu'batun minal iman. Malu-malu pun salah satu jalan-jalan al-iman. Sini ulama ambil subhanallah. Dalam hadis ni kalau kita tengok tiga hak yang sebut tu, Nabi sebut tu ada tiga tiga hak syarat hak saya sebut tu. Al-iman i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amal bil jawarih wal arkan. Yang iman kita kena yakin dengan hati kita, dan kita kena iman dengan berkata lafaz lisan kita, dan kita kena iman dengan amal anggota kita. Tiga perkara ni ada dalam hadis ni. Kalau kita ambil hadis hak mula-mula, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Kita cuci sampah di jalan-jalan tu, ni masuk dalam jenis amal dengan atau iman dengan amal anggota kita. Tu panggil syu'bah mana? Syu'bah amaliyah. Waktu adnaha imatatul adha la ilaha illallah. La ilaha illallah sini iman dengan berkata dengan lisan kita, dengan lidah kita. Masuk dalam syu'bah al-qawliyah. Waktu al-haya, ulama kata ini contoh beriman dengan hati. Jadi hadis Nabi SAW sebut apa ni? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Ini iman dengan berkata dengan lisan kita. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Ini iman dengan apa? Dengan buat anggota kita, dengan amal anggota kita. Yang tiga, al-haya'u wal haya'u syu'batun minal iman. Ini iman dengan hati kita. Yaqul al-muallif rahimahullah. Sebab apa yang dalil saya sebut ni? Kerana nak tunjuk kata tiga jenis. Dalam hadis ni tunjuk tiga jenis. Makna tu hak iman hak ahli sunnah wal jamaah sebut i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amal bil jarh. Ialah betul kalau Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Berarti dia sebut tinggi a'laha, dan dia sebut adnaha rendah. Makna tu peringkat iman ada naik, ada tinggi, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah. Makna yazid wa yanqus. Ya tambah dan dia kurang. Ambil di dalil ni lah. Jadi ulama ambil satu dalil kata iman dia betul hak ahlus sunnah ta'rif tu. Satu dalil ialah dalil hak saya sebut tadi. Qala al-musannif rahimahullah wa arkanuhu sittah. Rukun-rukun iman ni. Sini dia sebut rukun ni. Saat ni dia sebut iman 73. Kita nak capur dah ni. Nak cara capur ni, rukun iman, rukun dia ni. Rukun ni dia sakup paut dengan amal hati. Amal hati. Dan dia asah. Kalau kita tinggal satu rukun ni, kita ingkar atau kita juhud. Kita tak boleh terima benda ni, selalu keluar jadi kafir. Nasallahu salamah. Itu rukun. Sebab dipanggil arkan iman. Lepas tu dia sakut dengan apa? Dia sakut dengan iman dengan hati. Semua tu ya ilmu ghaib. Dia sakut dengan benda ghaibi. Benda ghaibi ni dia sakutlah iman qalbi, amal qalbi. Hak yang sebut tadi al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, hadis saya sebut tadi. Hak ni sakut dengan jenis-jenis amal. Jenis-jenis amal ni ada iman dengan hati,
ada iman dengan lafaz kita dah, dengan berkata dengan lisan kita, ada iman dengan amal-amal anggota kita. Itu cara kita nak jama' nak hitung antara riwayat arkanuhu sittah dan riwayat arkanuhu 73 jenis. Rukun yang satu, an tu'mina billah. Kena iman dengan Tuhan. Itu rukun yang satu. Dan ulama sebut kata kita nak iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ialah kita mesti kena iman dengan 4 perkara. Satu, al-iman biwujudillah. Kita yakin Tuhan ada. Kita iman Tuhan ada. Dua, al-iman birububiyatihi. Kita yakin Tuhan ni Allah kita. Allah kita menjadi kita. Allah yang milik semua segala ada dalam dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala lahul amr. Ia perintah semua. Tiga, al-iman bi uluhiyatihi. Kita yakin Tuhan ni uluhiyah. Mana ke apa maksud apa sini? Semua hak Tuhan hak ada dalam dunia ni semua tidak benar, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kita yakin kita beriman tak Allah Subhanahu Wa Taala ada nama dan ada sifatnya. Nama dia, sifat dia tu kita nak ambil mana, kita nak tahu mana, cara nak bila lagu mana, nak tahu tu semua tu kita kena tengok dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Hak mana Quran sebut atas nama dia, kita beriman. Hak mana sebut kata ini sifat Allah SWT dalam Quran atau sifat Allah SWT dalam hadis, kita beriman. Kerana benar nama Allah SWT dan sifat dia benar ghaibi, benar ghaib. Benar ghaib ni kita tak boleh nak guna akal kita. Benar ghaib ni dia tak nampak. Benar tak nampak. Ya benar, kita nak kiyah benar-benar tu ya 3 perkara dah. Satu, kita kiyah yang benar ada. Benar ada. Benar ada. Dan kita kiyah dengan benar kita tengok. Dan kita dengar khabar orang sebut kita. Benar ada, tak ada cerah. Allah SWT alimun ghaibi, benar tak boleh tengok. Dan kita nak kiyah nak tengok dengan mata kita pun tak ada. Ada hak-hak akhir kali, hak betul. Sifat yang dengan nama dia ni gapo? Kena tengok gapo Allah SWT sebut dalam Quran dan Allah SWT sebut dalam hadis. Kata sifat ni sifat Allah SWT dan dalam hadis kata nama Allah SWT. Kita beriman, terserah pada Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan dalil Allah SWT, dalil kata Allah SWT ada, ulama atau 4 dalil semua. Dalil wujud Allah SWT lah. Dah. 1 dalil fitrah. 2 dalil akal. 3 dalil wahyu. 4 dalil wujud ada hak kita nampak-nampak. Dipanggil adillah mahsusah. Sarang ni. Dalil fitrah. Fitrah ni tiap-tiap makhluk di lahir untuk jaya Allah Subhanahu Taala, Allah buat Subhanahu Taala buat ia tu kita tahu dah kata Allah Subhanahu Taala ada, belum kita nak mikir atau kita ngaji tu kita tahu dah kata Allah Subhanahu Taala ada. Itu fitrah dalam jiwa semua manusia. Waktu Rasulullah SAW sebut kata ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Tidak ada anak-anak kecuali dia lahir dengan fitrah, dengan Islam. Fitrah, tapi jadi orang tua dia tu menjadi dia Yahudi, fa abawahu yahudani, atau menjadi Nasrani kesian, atau menjadi Majusi. Tapi asal jiwa dia tu dalam fitrah, tu dalam Islam. Itu dalil 1. Dalil 2, dalil aqli. Dalil aqli ni ma'ruf lah. Kullu mawjudin atau kullu makhluqin la budda min khaliq. La tujad sudfah. Semua hak ada ni, hak Allah SWT menjadi ni, cerak nak ada tuai jadi ni, buat ni.
Dia tak ada diri. Dia tak ada diri, mustahil nak jadi diri dia tu. Nak jadi mutullah kita tengok jadi mutullah, tak ada, sudfah tak ada. Tu hak tu panggil dalil aqli. Amma dalil wahyu dalam kitab Quran banyak sebut, dalam hadis Nabi SAW sebut banyak. Amma dalil his, dalil panggil nampak dah kita tengok macam nampak. Golek kalau orang doa ni Allah SWT terima doa. Nabi-nabi lepas dah doa Allah SWT terima. Wa nuhan idh nada min qabl fastajabna lah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan kita tengok gapo-gapo ada hak dalam dunia ni. Allah SWT menjadi, Allah SWT milik, Allah SWT perintah, Allah SWT bijak buat gapo-gapo tu. Dan dia kata ada Allah, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ini sudah iman dengan Allah SWT. Satu, cara dia iman biwujudihi, rububiyatihi wa uluhiyatihi, asma'ihi wa sifatih. Dan dalil-dalil dalil al-fitrah, dan dalil al-aql, dan dalil al-wahyu, dan dalil al-ihsas atau al-asya' al-mahsusah. Rukun yang dua, kita iman dengan malaikah. Al-iman bil malaikah. Ini rukun yang dua. Malaikah ni alam ghaibi, dunia ghaib, tak nampak. Allah SWT khalaqahu min nur. Allah SWT menjadi dengan cahaya buat malaikah ni. Dan hum abidun lillahi ta'ala. Dia ni para malaikah ni dia sembah dengan Allah SWT. Dia tak syirik dengan Allah SWT. Dia tak syirik dengan benda-benda lain. Mereka dia ibadat Allah SWT. La ya'sun Allah ma amarahum. Mereka tidak maksiat Allah SWT. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat segala-segala Allah SWT suruh, mereka ni buat. Dan Allah SWT sebut, ma ya'lam junuda rabbika illahu. Allah SWT tahu jumlah akak malaikat apa. Pak kita ni tak tahu. Dalil kata malaikat banyak. Tu cara-cara kita nak iman lah. Kita iman Allah SWT. Ni dia benda alim ghaibi, dunia ghaibi tak nampak. Dan Allah SWT menjadi dia tu dengan cahaya. Dan dia ni para sembah Allah SWT, tak maksiat Allah SWT, dan gapo-gapo segala Allah SWT suruh tu dia buat. Cara kita nak iman dengan malaikat, ulama kata 4 perkara. Mesti kita dengan beriman dengan 4 hal atau 4 perkara. Satu, al-iman biwujudihim. Kita kena iman kata malaikat ni ada. Mesti kita iman kata malaikat ada. Kerana apa? Ulama sebut tu, ya benar tak nampak. Benar tak nampak. Kalau kita iman kata malaikat ada, satu syarat dia. Dua, al-iman bima alimna min asma'ihim. Kita kena beriman. Gapo-gapo kita tahu nama-nama malaikat, kita kena beriman. Ambil mana? Ambil dalam Quran, dalam hadis. Hadis sebut, Quran sebut atau ni nama, satu nama Jibril, masalah ada nama Jibril, Ridwan, Haris, apa panggil banyak-banyak lagi nama dah. Kita kena beriman semualah nama tu. Hak kita tahu surah Allah Subhanahu Wa Taala. 3, apa panggil syarat-syarat kita nak iman dengan malaikah ni. Kita iman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sifat malaikah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita beriman. Sifat seperti apa? Seperti Allah SWT sebut kata dia ada 900 sayap. Kita beriman. Dan Allah SWT sebut kata dia tu banyak. Dan Allah SWT sebut kata malaikat yang makhluk yang besar. Dan Allah SWT sebut kata malaikat ni boleh buat rupa orang. Kita beriman lah semua tu. Itu sifat-sifat dia. Hak 4, kita beriman dengan segala-segala Allah SWT sebut kata dia buat gapo. Waktu sifat mana dia buat, dia kerja gapo, wazifah dia gapo, kita iman. Seperti gapo, seperti dia tu, kalau dia tu apa ni turun untuk musim di dunia ni, kalau ada majlis ilmu dia mari sebah sayat dia buat tu sakinah, tamakninah tu satu amal dia, dan dia tasbih, dan dia ibadat Allah SWT. Banyaklah amal-amal hak dia Allah SWT sebut tu, kita kena beriman. Itu cara kita nak beriman dengan malaikat.
Rukun yang 3, al-iman bil kutub. Kita kena iman dengan kitab-kitab hak Allah Subhanahu Wa Taala buat turun pak semua kitab tu, dan kitab-kitab lain lagi, Quran, Taurah, Injil, Zabur. Waktu hak lain hak kita tak tahu nama-nama tu, kita kena iman dengan cara ijmal. Hak kita tahu kita iman dengan cara tafsir. Ya iman ni ada tafsir, ada ijmali. Tafsir hak kita tahu. Mana kita tahu, kita dengar dalil, ada dalil kita iman. Hak tak ada dalil tu iman cara ijmal, dengan cara umum. Iman dengan kitab ni Allah SWT turun, kita kena iman kata benar Allah SWT buat turun kitab-kitab iaitu ia benar dari mari daripada Allah SWT. Al-iman bi annaha munazzalah min indillah haqqan. Kita yakin dengan kitab Allah SWT yang ia buat turun tu, ia turun dengan cara benar mari daripada Allah SWT. 2, al-iman bima alimna min asma'ihi. Kita kena iman nama-nama yang kita tahu. Semua saya sebut tadi Quran, kena iman atas nama Quran. Taurah, kita iman atas ni Taurah. Injil, kita iman ni kata Injil. Zabur, kita iman ni kata ni Zabur. Yang 3, at-tasdiq bima sahha min akhbariha. Gapo-gapo Allah SWT sebut dalam Quran dan dalam Taurah, dalam Injil, dan gapo-gapo hak anbiya sebut, kita kena percaya berita-berita yang sebut. Berita ni tak mesti kena amal, tapi yang mesti kena percaya. Kita tak suka berita dengan hukum, tak suka. Berita kita kena dengar, apa kita dengar, kita percaya, kita iman, kita yakin kata benda ni benar sungguh. Balik berita ni sebut anbiya lepas-lepas dah, atau sebut kiamat, atau sebut dalam syurga, dalam api neraka tu masuk dalam akhbar. Kita kena percaya. Yang 4, kita kena amal dengan hukum-hukum dalam wahyu, dalam kitab tu. Gapo-gapo Quran sebut hukum-hukum, kita kena iman dan kita kena amal dengan hukum tu. Tu cara kita nak iman dengan kutub. 4 perkara juga. Rukun yang 4, al-iman bir-rusul. Al-iman bir-rusul. Iman dengan rusul ni, dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul ni, ia 4 perkara juga. Semua 4 perkara. 1, kita kena al-iman bi anna risalatuhum haqqun min indillah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan rasul yang ia benar, Allah Subhanahu mari pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hatta dah bangkit pada dia tu, pada Rasulullah SAW, kita kena beriman dengan cara benar. Kita tahu kata Allah Subhanahu wa taala hatta, kita kena beriman. Dan kita kena iman kata apa-apa hak dia beri, dia kata, dia suruh, semua tu bukan mari di dia dak. Mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 2 cara kita nak beriman dengan rasul dan anbiya, al-iman bima 'alimna min asma'ihim. Kena iman dengan nama-nama. Gapo kita tahu nama-nama, dengan cara tafsir kita iman. Nuh, Musa, Isa, Harun, Saleh, Daud, Zakaria, Yahya, Ilyas. Ini hak Quran sebut, kita iman cara tafsir. Dan kita iman dengan cara ijmal. Hak kita tak tahu nama-nama kerana anbiya banyak lagi. Hak tu kita iman dengan cara umum. Sebab tu ya iman, semua iman tu ada ijmali, ada tafsiri. Cara ijmal ni hak mana tak tahu tak iman. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala atau gapo anbiya dia tu kita beriman. Dengan nama kita tak tahu, hak tafsir tak tahu tu kita iman. Kena percaya. Kena yakin. 3, tasdiq bima sahha anhum min akhbarihim. Gapo-gapo hak dia cerita, anbiya kita, nabi-nabi kita, hak betul, hak sahih, kita kena iman dengan khabar-khabar berita yang sebut tu. So saya sebutlah berita ni dia sakut dengan tasdiq, dengan percaya. Sebab tu ahkam ni kita kena amal. Sebab tu yang 4, al-amal bi syariat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam man ursila ilaina. Kita kena beriman dengan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cara iman dengan rasul.
Ada masalah apa beza Nabi dengan Rasul? Mal farqu baina an-nabi wa Rasul? Setengah ulama atau tak ada biasa, tak ada beza dua tu suatu lo. Tapi kalau tengok ayat-ayat dalil-dalil Quran ni, ya ada apa panggil beza. Ulama kata Rasul huwa man ba'athahu Allah ila qaumin wa unzila alaihi kitaban lam yakun yuha min qabl. Apa ni? Kitaban lakin uhiya ilaihi bihukm lam yakun min syari'at man qablah. Golek Rasul ni Allah Subhanahu taala buat turun kitab dia khah untuk dia tu sebar kitab tu di kaum dia. Mana tu Allah Subhanahu taala peringkat satu arsal hatta pada satu kaum Rasul dengan kitab baru atau dengan wahyu baru, tidak ada lagi kaum-kaum dulu itu gemar iman dengan wahyu ni. Itu Rasul. Apa Nabi? Kalau Nabi ni man amarahullah an yad'u bi syari'ah sabiqah. Maksud dia ni Allah Subhanahu taala suruh dia wahyu lepas-lepas. Lepas-lepas dah, bukan dia turun Allah tak turun kitab khas untuk dia, atau Allah Subhanahu taala tak beri wahyu baru. Tapi Allah Subhanahu taala beri wahyu untuk nabi hak lepas dah, atau untuk kitab hak nabi lepas dah. Itulah oleh ulama kata beza nabi dengan rasul. Setengah ulama kata man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Itu nabi wa rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bi tablighi. Tapi takrif ni jadi ada setengah ulama kata salah. Maksudnya kata Allah SWT pangkat nabi ni dengan wahyu, tapi dia tak suruh dah. Tu nabi dia tak suruh orang dah, tak suruh tak hajak orang beriman dah. Jadi kalau kita tengok salah lah, kerana orang biasa pun kena dakwah, kena suruh. Nabi lebih lagi lah. Sebab tu ulama kata takrif ni salah. Ya, rukun yang 5 wal yaumil akhir. Ini rukun yang 5, kita kena beriman dengan hari akhirat. Dan hari akhirat ni 3 perkara ulama sebut. Dengan cara jumlah lah, cara umum. Satu, kita kena al-iman bil ba'thi. Kena iman dengan Allah SWT bangkit orang mati semua tu. Lepas dia siup dalam nafkhah as-saniyah yang 2 tu, semua manusia tu bangun pergi pada mahsyar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Semua Allah Subhanahu taala buat dalam menjadi wujud semua. Awal-awal dia buat tu siapa kiamat tu, Allah Subhanahu taala janji dia kata tangguh dia nak janji, kata dia nak hidup semula, nak bangkit semula. Semua orang manusia ambil dia mulai dia menjadi siapa kiamat. Cara iman yaumul akhir tu yang 2, kita al-iman bil hisab wal jaza. Al-iman bil hisab wa al jaza. Kita kena iman dengan Allah Subhanahu taala mari kira dengan kita, dan Allah Subhanahu taala mari balas kalau kita buat tu. Artinya kita kena beriman juga. Ya, ada masa dia inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kami kembali mereka, Allah SWT kembali ke kita, dan sesungguh Allah SWT tanggung soalan menghitung kita buat dah tu, Allah SWT tanya. Akhir kali kita beriman dengan al-jannah wan nar. Kita kena iman dengan syurga dan iman dengan api neraka. Itu hak sakup bau dengan iman bil yaumil akhir. Akhir kali rukun yang ni al-iman bil qada khairihi wa syarrihi. Kita kena iman dengan qada wa qadar. Iman qada wa qadar ni 4 perkara. Ni penting 4 perkara ni, kerana kalau kita silap faham atau kita tak iman dengan 4 perkara ni, boleh nak jadi faq qadariyah atau faq jabriyah. Faq jabriyah ni kata apa?
Kita ni tak ada Allah SWT paksa kita kena buat. Kita tak ada ikhtiar, kita tak ada kuasa. Ini Jabriyah. Qadariyah ni kata apa? Qadariyah ni kata Allah SWT dia tak tahu benda-benda berlaku, malaikat lepas berlaku baru tahu. Nasallahu salamul afiyah. Jadi masalah kita pergi semaya. Belum nak pergi semaya tu dia tak tahu bahawa semaya baru tahu. Tak tahu kita pergi menyuri. Nasallahu salamul afiyah tak menyuri. Oleh ia benda maksiat lah. Ya kerana apa? Dia kata kita pergi menyuri. Belum kita pergi menyuri dia tak tahu, Allah tak tahu. Bahawa sudah menyuri tu Allah SWT tahu. Itu mazhab Qadariyah. Hak dia duk pihak kata Allah SWT tak tahu. Lepas berlaku baru tahu. Sebab apa dia kata gitu? Dia kata kalau kita kata Allah SWT dia tahu belum kita nak menyuri. Sebab apa yang kita gede kita benda jahat? Sebab apa tak gede benda baik? Gitu Allah soalan kita lah. Kerana dia boleh tak gede. Sebab apa dia tak gede benda baik semua lu? Tu dia pergi mikir lagu tu. Fak Qadariyah. Dia mikir lagu tu. Sebab dia kata Allah SWT tak tahu. Tak tahu lagi belum kita nak buat benda-benda jahat tu. Bahawa kita buat sudah tu baru tahu. Nasallahu salamul afiyah. Ahyan dia katakan khalq af'al al-ibad. Dia kata kita buat diri benda-benda kita buat jahat tu Allah SWT tak buat. Tu waktu jadi punah kat tu. Tu fak Qadariyah. Sebab tu kita kena main ngaji rukun 4 semua ni takut jadi silap bahaya. Ya boleh kok kalau kita guna akal boleh dia mau mari tipu kita. Dia mau tipu kan tipu kalau Allah SWT tahu kata kita nak buat benda jahat, benda tak molek. Sebab apa Allah SWT takdir kita buat benda jahat? Dan sebab apa kita kacau duk buat amal, Allah SWT takdir dah. Takdir kata kita nak jadi jahat dah. Kacau duk buat pun tak boleh dah. Allah takdir lagu tu dah. Allah takdir kita jadi baik dah. Allah takdir kita jadi jahat dah. Kalau kita buat betul adil dah. Takdir dah. Jadi kalau kita main mikir lagu tu, siap salah pak qadar ni. Sebab tu kita kena tahu cara-cara kita nak iman dengan qada wa qadar kapu tadi. Satu, kita kena iman kata Allah SWT ya'rif ma kana wa ma yakun. Allah SWT mengetahui, maha mengetahui benda hak belum nak berlaku dan benda hak berlaku dah, benda hak nak berlaku masa depan. Tahu berlaku. Allahu alimun bi kulli syai'. Dua, kita kena iman kata Allah SWT sudah tulis dah amal-amal kita. Hak kita nak buat dah, hak kita tak buat lagi, siapa akan nak semua hak nak menjadi gapo Allah SWT tulis belakang dah. Tiga, kita kena tahu semua hak nak berlaku dalam alam semua ni tidak ada gapo berlaku dalam alam ni malaikat Allah SWT kuasa. Ada masyiah. Yang keempat, kita kena iman bi Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa wa a'malihim wa fa'alihim. Allah SWT menjadi semua makhluk dan Allah SWT menjadi amal dia, amal dia, af'al dia, semua tu Allah SWT menjadi. Jadi kalau kita iman semua empat ni, ya kita boleh tahu tu Allah SWT dia buat, dia kuasa, dia bui kita kuasa juga. Khalaqalana al-khiyar. Kita ada masyiah, kita ada kuasa. Walaupun kuasa Allah SWT besar, kita ada kuasa. Kita pergi tu dengan kuasa kita. Kita laqadallah pergi curi, buat jahat dengan kuasa kita. Bukan kita kena paksa kena buat hak jahat tu. Sebab tu kita kena iman wal qada' wa qadar sampai situ. Lepas tu kita nak buat benda baik pun, walaupun Allah SWT tulis, kita boleh nak buat benda baik boleh. Wa hadainahu najdain. Allah SWT tunjuk dah jalan yang betul dan jalan yang tak baik. Ihdinas siratal mustaqim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah SWT beri hidayah dah kita. Tunjuk dah jalan kita. Hak ni benda molek, hak ni benda tak molek. Hatta Rasul, pangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta Quran, ada ulama, ada orang ngajar. Jadi kita tahu dah. Tak tahu dah benda ni benda molek, benda ni benda tak molek. Pas kita ada kuasa, ada khiyar, kita boleh buat sendiri. Kita kena pasti kena buat. Kena seksa kena buat dak. Hak tu kata panggil khiyar, kita ada khiyar. Hak tu kita boleh rad pada orang itu faq qadariyah dan faq jabriyah.
Lepas tu kita kena tahu benar-benar hak tak molek pun Allah Subhanahu taala takdir. Ya ada rahsia belakang dia. Gapo rahsia dia? Kena ada hikmat, kena ada rahsia atau benda ni benar molek. Walaupun kita nampak tak molek. Allah SWT takdir kita benda tak molek, ia belakang pada tu rahsia pada lepas tu dia ada benda molek. Contoh dia. Anak kita demam. Kita kena makan ubat dia. Ubat pahit, ubat kelak, ubat pedas, ubat panas. Ubat tak molek. Ubat apa panggil tak sedap. Tapi kita bui gak makan ke anak. Walaupun tak sedap, walaupun pahit. Karena apa? Karena lepas tu lepas makan ubat siap. Supaya Allah SWT takdir. Walaupun yang takdir kita benar tak molek, kita nampak tak molek, tapi kalau orang ngaji sungguh, orang iman dengan qada wa qadar, dia tahu kata benar ni lepas takdir tak molek ni ada benar molek. Masalah kita, dia takdir kita, jadi kita ni orang sesak. Boleh jadi kalau jadi kaya jadi debek. Boleh jadi kalau kita kaya jadi kafe. Ayat takdir kita demam. Boleh jadi maksiat kita banyak. Hanya nak hapus maksiat kita. Boleh jadi kalau kita tak demam, debek, tak kenal orang. Jadi nak godek orang, nak karut kat orang kerana sehat. Dia takdir jadi kita ni tubuh kita, badan kita demam. Nak ingat dia dan nak hapus dosa-dosa kita. Jadi benar hak Allah SWT takdir, benar hak tak molek-molek, ya ada rahsia dia, ya ada hikmah dia, ada benar molek lepas tu. Sebab tu hadis kata wasyarru laysa ilai. Benar-benar hak walaupun Allah SWT takdir benar tak molek ni, tapi kalau kita tengok molek, kita pergi mikir molek, dan hak benar tak molek ni cerak ada molek. Allah SWT menjadi syaitan untuk apa? Untuk sirak. Nak tengok hak mana hak bijak, hak mana hak rajin, hak mana tak Allah SWT kena noi pengkat tinggi. Dia tak suka belaka orang rajin atau tak rajin. Supaya kita ngaji, orang rajin boleh boleh hijau, boleh berdoktor. Orang malas ni jatuh ngaji nak hijau payah. Supaya itulah. Tu satu-satu rahsia Allah wa qadari. Sekadar ni pun masa pun yang di saparah InsyaAllah kita hubung minggu depan bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.